Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey, semua orang on mikrofon, tanda tangan dan baca doa bersama-sama. Okey. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum saya mulakan, tolong offkan mikrofon dulu. Okey, terima kasih. Yang masih belum tulis nama, saya minta tolong tuliskan nama dekat bahagian ruangan chatting. Okey, kalau dengar suara saya dengan jelas, awak tolong raise hand. Raise hand, tekan button raise hand. Okey, alhamdulillah jelas. Okey. Okey, very good. Terima kasih Faril. Okey, alhamdulillah hari ini kita ada seramai 18 orang join kelas kita pada pagi ni. So saya sambung dengan tajuk sifat cahaya. Sebelum kita sambung dengan tajuk sifat cahaya, saya nak tanya, boleh nampak tak paparan saya? Raise hand. Okey, tekan button raise hand ataupun awak buat macam ni. Okey, buat tanda very good. Okey, thumbs up macam tu kat screen. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah awak boleh nampak screen. Okey, kita sambung Awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 94. Okey, pada buku teks muka surat 94. Sebelum kita mulakan dengan tajuk sambungan pada sifat cahaya, saya nak ulang kaji sikitlah sifat cahaya yang lepas. Farisha Nasuha, on mic. Farisha Nasuha, on mic. Farisha? Ya. Farisha, okey, apa sifat cahaya yang kita dah belajar minggu lepas? Minggu sebelum tu? Cahaya? Lurus. Tandai. Okey, cahaya bergerak. Okey, good. Terima kasih. Jadi sebelum ni kita dah belajar cahaya bergerak lurus. Okey, kemudian awak buat satu eksperimen. Terima kasih Farisha. Kemudian awak buat satu eksperimen tentang bayang. Jadi untuk hari ini kita akan sambung tajuk pantulan cahaya. Cahaya itu boleh dipantulkan. Jadi dah dua sifat Dua sifat. Satu, sebelum ni kita belajar cahaya bergerak lurus, kemudian kita sambung dengan cahaya boleh dipantulkan. Cahaya boleh dipantulkan. Cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan. Okey. Awak boleh buka pada buku teks muka surat 94 semasa saya menerangkan. Awak boleh buka buku teks muka surat 94 dan seterusnya boleh tengok pada paparan saya. Alright. Okey, kemudian kita pergi kepada slide yang pertama iaitu tajuk kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pantulan cahaya. Apa yang dimaksudkan dengan pantulan cahaya? Kemudian kita akan belajar perkara kedua iaitu kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian awak. Awak gunakan sains setiap hari dalam hidup awak. Awak berhadapan dengan sains. Okey. Jadi setiap hari ada perkara-perkara yang berkaitan dengan sains berlaku di sekeliling awak. Okey, kemudian yang ketiga adalah awak perlu melukis gambar rajah sinar. Okey, awak perlu melukis gambar rajah sinar.
Yang mana lukisan ini nanti kita akan buat sebagai tugasan awak. Tugasan offline lah. Selepas sahaja habis kelas Google Meet kita, saya akan postkan dalam channel awak untuk tugasan awak seterusnya lah. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Tengok gambar tu. Okey, tengok gambar tu. Kita mula dengan Faril. Faril, on mic. Ya, cikgu. Faril. Ya, Zakwan. Tak apa Zakwan, Faril dah menyaut. Okey. Faril nampak gambar di situ tak? Kejap cikgu, line tak okey cikgu. Okey, line tak okey, tak apa. Kita tunggu. Okey, nampak cikgu. Okay, good. Dia paparan tu akan ada, cuma bergantung pada line. Kalau line awak agak slow, dia akan dia akan paparkan lambat sikit lah. Okay, Faril boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, good. Faril, gambar ada berapa? Gambar ada 6. Okay, good. Cikgu nak Faril tengok bahagian atas sebelah kiri. Saya ulang, atas sekali sebelah kiri. Okey, apa yang Faril boleh nyatakan tentang gambar tu? Gambar tu budak perempuan ke budak lelaki? Atas sekali belah kiri. Budak lelaki. Atas sebelah kiri yang berbaju merah. Baju merah. Oh, ni. Baju merah ke orange. Nampak? Perempuan. Perempuan. Okey, apa yang Faril boleh ceritakan tentang gambar tu? Apa dia buat? Apa dia buat tu? Budak perempuan tu main dalam sungai. Main? Dia main ke? Dia masuk dalam air ke? Ada masuk dalam air? Dia masuk dalam air ke? Okey, Faril. Okey, Faril off mic kejap. Okey, terima kasih. Kita tengok jawapan kawan. Nanti Faril dengar ya. Okey, Atika, tolong saya. Ya, cikgu. Okey, Atika, tengok gambar atas paling kiri. Okey. Apa yang awak boleh nyatakan tentang gambar itu? Ada budak perempuan ni dia tengah bukan main air. Dia main air ke? Tak, bukan. Okey, apa dia buat? Dia duduk, dia tengok air sungai tu. Dia tengok air sungai, dia tengok ke dalam sungai, betul? Okey, apa yang dia nampak? Dia nampak bayang dia. Bayang? Bayang ke muka dia? Muka dia. Dia nampak muka dia. Dia nampak muka dia dekat mana? Cermin ke? Tak, dekat air. Dekat air. Okey, terima kasih Atika. Okey, Faril. Faril dengar ya tadi jawapan Atika? Okey, siapa nak cuba seterusnya? Raise hand. Saya panggil nama. Okey, raise hand cepat. Siapa nak cuba? Next. Faizuddin. Okey, Faizuddin. Okey, Faizuddin. Okey, Faizuddin, next to the picture. Next to the girl's picture. Sebelah dia ada seorang murid lelaki warna rambut dia apa tu Faizuddin? Oren merah macam tu. Orange atau merah. Kemudian apa Okey, apa yang awak nampak dia sedang buat? Sikat rambut, lepas tu tengok rambut dia Sikat yang rambut. tak lunas. Dia sikat rambut menggunakan comb. Yelah, sikat lah. Okey. Sikat. Dia sikat rambut kat mana? Kat cermin untuk nampak. Cermin. Untuk tengok dia mandi. Untuk sikat rambut. Okey, macam ni. Soalan saya, apa yang dia nampak pada cermin tu? Dia nampak dia sendiri. Sama ke tidak? Sama tak? Sama? Dalam cermin, luar cermin, sama?
luar cermin ada badan dia juga, tapi kat cermin tak ada badan dia. Okey. Terima kasih Pak Izzuddin. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Auf. Terima kasih. Auf. Ya, cikgu. Auf boleh nampak skrin tak? Boleh, boleh. Boleh. Okey, Auf. Gambar paling bawah. Gambar kucing. Nampak kucing tu, Auf? Nampak? Okey, apa kucing tu sedang buat, Auf? Dia tengah Makan. tak. Apa tu? Dia tengah duduk kat atas air. Atas air ke, Auf? Kalau dia duduk atas air dah tenggelam dah, Auf. Macam Auf duduk atas air tenggelam lah. Ada magic ke boleh duduk atas air? Tengok betul-betul Auf. Okey, apa yang dia pandang? Kotak, cikgu. Dia pakai kotak ke? Ya. Batu lah, cikgu. Ya. Batu. Oh, batu. Okey, tak apa. Apa yang Auf, apa yang kucing tu tengok? Dia lihat apa? Dia lihat air. Dia lihat air. Apa yang dia nampak dekat air tu? Dia nampak muka dia. Dia nampak muka dia. Sekejap. Saya nak tanya Said Anik ni, kenapa tak ada muka Said Anik kat sini? Said Anik ni siapa? Said Afiq pergi mana? Toilet ke? Okey, terima kasih Auf. Macam tak mandi lagi je. Baru bangun tidur ke? Solat subuh tak? Okey, Alhamdulillah solat. Okey, terima kasih Auf. Okey, cikgu terangkan. Okey, semua orang tengok gambar Semua orang tengok gambar. Okey, cikgu terangkan. Tadi gambar pertama dijawab oleh Faril dan juga Atika. Okey, gambar pertama sebelah kiri sekali seorang murid atau seorang budak perempuan lah ya. Okey, seorang budak perempuan dia berada di tepi sungai ataupun parit lah ataupun longkang lah. Kalau longkang tak adalah warna biru kan air dia. Okay. So dia melihat ke dalam air. Dia melihat ke dalam air, dia nampak reflection, pantulan muka dia dekat air tu. Senyum dia. Kemudian kita tengok di situ ada seorang budak lelaki menyikat rambutnya. Dia lihat ke dalam cermin dan dia nampak muka dia sendiri. Kemudian seterusnya yang Auf jawab tadi Pak Izzuddin jawab ya. Kemudian Auf jawab dia duduk atas batu rupanya. Dia duduk atas batu, dia pandang ke dalam air kucing tu. Dia nampak bayang-bayang dia ataupun muka dia sendiri pada permukaan air. Dan seterusnya gambar yang paling atas sekali. Sekejap ada orang nak masuk. Okey. Dan gambar yang paling atas sekali adalah rama-rama. Pun sama, ada berapa ekor rama-rama tu? On mic. Dua. Yeah. Okay, good. Terima kasih. So ada 2 ekor rama-rama. 2 ekor rama-rama yang terbang, kemudian dia touch, dia sentuh sikit je dekat air. So dia nampak pantulan badan dia sendiri di situ. Dan yang terakhir adalah apa watak ni? Ni watak apa ni kartun ni? Cepat. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Lagi satu siapa ni? Tak tahu. Tak tahu? Cepat. Siapa dapat jawab? Ni yang kuning ni Winnie the Pooh. Yang harimau ni siapa nama dia? Nama dia Tiger. Tiger dengan Winnie the Pooh. So samalah juga. Dia nampak ada lopak air, kemudian dia buat aksi-aksi lah. Kemudian dia nampak pantulan ataupun mukanya di dalam air tadi dekat permukaan air. Jadi kat sini dan yang terakhir sekali yang paling kanan sekali semua bentuk cermin ada di situ. Cermin panjang, cermin bulat, cermin bujur, cermin panjang bujur, semua ada cermin. Jadi cermin ni ada kat rumah awak tak? Rumah ada cermin tak? Ada. Mestilah ada cermin kan. Okey, kita minta Danish Shazwan. Danish, pagi tadi ada tengok cermin tak? Tak. Tak tengok cermin langsung ke? Tak. Tak
Awak sepatutnya tengoklah cermin pagi-pagi, tengok kot-kot tiba-tiba kan awak tumbuh misai ke kan. Tiba-tiba ada tek lalat baru tumbuh kat tepi hidung ke kan. Mana tahu kan. Okey, tak apa. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, awak boleh lihat pada buku teks awak muka surat 94. Okey, 94. Alright. Okey, di situ ada 3 paparan. 3 gambar lah saya tunjukkan di situ. Sama seperti dalam awak punya buku teks muka surat 94. Okey, Nazura. Okey. Nazura, boleh bacakan gambar pertama, gambar seekor rusa tu. Rusa ke? Kancil. Image terbentuk pada permukaan air. Okey. Terima kasih. Alright, terima kasih Nazura. Okey, so jadi image terbentuk pada permukaan air. Itu yang tadi saya tunjuk kat awak lah. Dia minum air kan. Dia nampak muka dia sendiri. Okey, jadi kalau awak tengok pada buku teks awak muka surat 94 tu atas sekali. Atas sekali buku teks. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat image kita terbentuk pada cermin. Awak nampak muka awak sama dengan cermin tu. Kemudian fenomena ini, perkataan fenomena itu boleh digantikan dengan situasi. Okey, ambil pensel awak. Okey, ambil pensel. Okey, tulis perkataan situasi. Okey, dekat bawah perkataan fenomena, muka surat 94, di bawah perkataan fenomena, tuliskan perkataan situasi. Okey, saya ulang. Di bawah perkataan fenomena, tuliskan perkataan situasi. Okey, dapat tak? Raise hand. Dapat tak? Kalau dapat, raise hand. Okay, good. Alhamdulillah dapat. Very good. Okay. Kemudian kita sambung situasi ini dinamakan pantulan cahaya. Jadi setiap kali awak tengok cermin kat mana-mana sekalipun, itulah dia dipanggil sebagai pantulan cahaya. Okay. Yang di dalam cermin tu image. Yang di luar tu adalah objek. Okay, sekarang saya nak awak tengok gambar budak perempuan baju kuning. Okay. Okay, budak perempuan yang dekat luar tu, luar cermin tu, awak tulis dengan pensel objek. Saya ulang. Awak ambil pensel awak. Okay. Awak tulis kat cermin dia. Bukan, tulis dekat budak perempuan tu. Budak perempuan yang dekat luar cermin. Tulis perkataan, tulis perkataan objek. Objek dekat budak perempuan yang baju kuning di luar cermin. Okay. Dah. Objek. Okay, good. Now, sekarang budak perempuan yang di dalam cermin tu, awak tulis perkataan image. I-M-E-J. I-M-E-J. Image. Okay, jadi ada 2 perkataan awak tulis Satu adalah objek, satu lagi adalah image. Okay, good. Now, yang dekat luar tu, objek tu adalah kekal. Kita lah, manusia lah ataupun apa-apa objek ataupun benda pun yang berada di luar cermin. Yang di dalam cermin tu kita panggil sebagai image. Nazifah tolong baca. This call is now being recorded. Image terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Okey, terima kasih. Image terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Maksudnya lantai berjubin tu adalah tiling lah. Tiling yang licin tu akan nampak image lah pantulannya. Dan yang terakhir kita minta Nazirul. Baca Nazirul. Image terbentuk pada permukaan logam. Okey, terima kasih. Image terbentuk pada permukaan logam. Nazirul, apa contoh
permukaan logam yang ada dekat rumah awak tu? Dekat rumah ada apa Nazirul? 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 Dia tak dengar, tak apa. Okey, Ayatul Husna. Ayatul Husna? Ya. Okey, Ayatul Husna. Nazirul dah baca, imej terbentuk pada permukaan logam, muka surat 94. Okey, dekat sini ada bagi contoh permukaan logam tu kat rumah. Kat rumah Ayatul Husna ada tak logam lain yang macam bentuk macam tu? Apa kat rumah? Boleh bagi cikgu contoh? Cerik. Cerik lagi? Balik dari sikit kan. Dia master tu tak. Cerik lagi? Selain daripada cerik? Okey, selain daripada cerik, saya bagi jawapan lain. Okey, selain daripada cerik, dia adalah periuk. Apa dia? Periuk. Okey. Kemudian kita dah settle lah ni. Jadi pantulan cahaya tu boleh nampak pada permukaan air, pada lantai yang berjubin dan juga permukaan logam yang licin. Okey, kita pergi seterusnya kepada paparan yang seterusnya. Okey, ini adalah pada muka surat 96. Muka surat 96. Okey. Siapa yang baru masuk tadi, tolong tulis nama ya. Cikgu lupa nanti Kang. So tolong tulis nama ya. Okey, pada muka surat 96. Okey, kita minta tolong Putri Kasih. Putri Nur Kasih ada? Okey, Putri Kasih. Okey, buka muka surat 96. Ada buku teks tak? Ada. Okey, tolong bacakan. Ayah. Ayah, hati-hati, ada penunggang motor tinggal di tepi. Nasib baik saya terpandang imejnya pada cermin sisi. Okey, terima kasih Putri. Kemudian kita panggil Irsyad. Terima kasih Irsyad. Irsyad. Ya. Irsyad. Okey, Irsyad baca sambung sayang. Itulah muka surat 96 Irsyad. Sambung. Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Okey, terima kasih Irsyad. Okey, semua orang bulatkan perkataan cermin sisi. Saya ulang, semua orang bulatkan perkataan cermin sisi. Saya ulang. Okey, semua orang bulatkan perkataan cermin sisi. Okey, seterusnya kita panggil Hidayah. 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 Okey, tak apa. Kita panggil Andini. Andini. Oh, Andini. Andini Nur Saleha. Andini. Andini boleh tolong cikgu baca? Andini baca muka surat 96. Ayah, kenapa ada? Sambung. Oh, Andini tak ada buku teks Oh, sorry, minta maaf. Okey, tak apa, kita cuba Al-Ashraf. Al-Ashraf. Al-Ashraf.
Agaknya semua orang line tak cantik hari ni Line tak okey Okey, Mama Umay ni siapa? Herol Herol ke? Ya. Herol tolong baca sayang. Muka surat 96. Ayah, kenapa ada? Ayah, kenapa ada cermin yang diletakkan di situ? Ada cermin bulat tu. Sambung. Itu cermin. Itu cermin cembung. Cermin itu membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangan untuk mengelakkan kemalangan. Okey, terima kasih Herol. Jadi cermin tu adalah cermin cembung. Okey, tolong bulatkan perkataan cermin cembung. Bulatkan perkataan cermin cembung. Okey, kita tanya Hakimi. Hakimi. Cikgu. Okey, Hakimi, apa perkataan yang cikgu suruh bulat tadi? Cermin cumbung. Cembung. Lagi satu, perkataan apa cikgu suruh bulat? Cermin sisi. Okey, good. Terima kasih Hakimi. Okey, dah. Selesai. Kita ada cermin sisi, cermin cembung. Jadi berdasarkan cerita ini, situasinya adalah seorang budak lelaki naik kereta bersama ayah dia. Kemudian ada motor dekat belakang. Jadi dia beritahu kat ayah dia, berhati-hati. Nasib baiklah ayah dia nampak kerana ada cermin sisi. Kemudian ada satu cermin cembung di situ. Kita tanya Mia Erina. Mia. Ya, Mia pernah nampak cermin cembung ni? pernah Kat mana ya? dekat jalan raya. Okey, jalan raya dekat mana? Bukit Katil ke? Taman Merdeka ke? Air Keruh ke? Kat mana pernah nampak? Okey, Ingat lah cikgu. okey, tak apa, tak ingat tak apa. Cikgu nak tanya. Dia letak kat tengah-tengah jalan ke, kat tepi jalan ke, kat belakang pokok? Kat tepi jalan. Tepi jalan. Okey, terima kasih Mia. Jadi cermin tu untuk nampakkan kita kenderaan daripada bertentangan arah supaya untuk elakkan berlakunya kemalangan. Jadi di sini adalah penggunaan ataupun situasi fenomena kita boleh nampak tentang pantulan cahaya. Jadi di situ ada perkataan yang saya beri di situ, cahaya dipantulkan ke arah cermin. Jadi objek tu dipantulkan ke arah cermin. Kemudian cermin tadi tu akan memantulkan imej ke arah mata kita, mata manusia lah. Jadi sebab tu boleh nampak imej yang terbentuk di cermin. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada seterusnya. Apakah kegunaan pantulan cahaya? Kita boleh buka pada muka surat 97, buku teks. Abdullah. Okey, Abdullah. Yang lain tolong off mic. Okey, Abdullah. Pernah pergi doktor gigi tak? Pernah? Okey, pernah. Ada tak mengalami situasi begitu? Doktor tu masukkan. Oh, tak pernah pergi doktor gigi? Pernah, kejap tak pernah. Kan ada doktor gigi datang, kan ada klinik gigi datang kat sekolah kan? Okey, tolong baca. Cermin pergigian. Cermin pergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Okey, terima kasih. Terima kasih Abdullah. Okey, untuk membantu melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Okey. Kita tanya Atika. Atika dah lama sangat Atika ambil gambar pula. Angkat tangan. Atika nak apa? Nak baca ke apa? Baca. Baca dekat
baca kasut tu. Pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Atika. Jadi, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan di bahagian bawah. Okey, dekat sini saya terangkan. Okey, tadi Abdullah dah baca ya. Tadi Abdullah dah baca cermin pergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit. Bahagian dalam-dalam gigi tu kita tak boleh nampak Jadi doktor gunakan satu cermin yang kecil. Cermin yang kecil untuk membantu dia melihat keadaan di dalam mana? Di dalam mana? Mulut. Di dalam mulutnya. Okey, seterusnya. Okey. Kemudian pelanggan kat kedai kasut. Kat kedai kasut tu dia beli kasut kan? Dia nak cikgu saya nak pergi tandas. Silalah Auf. Pergilah tandas. Jangan lupa off camera. Kan tiba-tiba tak pakai seluar lah depan kamera. Naya kan? Ya Auf? Okey. Silakan Auf. Dibenarkan. Okey, bagus Auf. Nak pergi tandas meminta kebenaran dengan saya. Inilah contoh. Kita belajar seperti biasa kan? Macam kelas kita biasalah kena minta izin. Okey. Pelanggan kat kedai kasut melihat imej kasut. Dia beli kasut kan? Kan ada kat kedai kasut semua letak ada cermin kan kat bawah tu untuk tengok kasut lah. Okey, seterusnya. Dia panggil, cermin tu dipanggil cermin di bawah lah. Cermin kat bahagian bawah lah untuk tengok kasut tu cantik tak cantik kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Alright, kita panggil lah. Siapa nak cuba cepat raise hand? Zakwan, baca Zakwan. Zakwan? Boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Okey, dia dapat melihat cermin yang diletakkan di bahagian belakang, di bahagian belakangnya. Ya. Okey, kat sini. Jadi dekat sini awak boleh nampaklah potongan rambut yang cantik ke, tak cantik ke, sengit ke kan. Dia letak kat bahagian belakang. Jadi nampaklah nampak potongan rambut tu. Ni ada kat kedai gunting rambut lah. Sekarang kedai gunting rambut dah tak boleh pergi. Tak boleh pergi gunting rambut dah. Mak awak guntinglah rambut awak sendiri. Tak pun jadilah rambut macam K-pop artis panjang lah. Zakwan ni macam mana rambut boleh pendek ni? Siapa potong ni? Abang. Okey, dan yang terakhir kita panggil Adelia. Adelia? Ya. Adelia baca sayang. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Dengan memantulkan cahaya dari objek yang terhalang dan ke arah mata pemerhatian. Okey, saya ulang Tentera laut melihat objek yang berada di permukaan laut, berada di permukaan laut dari dalam kapal selam. Kapal selam tu berada di dalam laut dia tak boleh nampak apa yang ada dekat permukaan tu. Ada nelayan ke kan? Kadang ada nelayan punya bot-bot kan? Ada nelayan punya bot-bot jadi dia tak nampak. Bila tak nampak, nanti takut dia terlanggar ke dan sebagainya. Jadi dia dia kenalah tengok apa yang ada dekat permukaan. Okey, kita nak tanya. Fahim? Terima kasih Adelia. Fahim? Ya cikgu. Fahim ada tak tengok dalam cerita apa-apa movie penggunaan kapal selam ni? Ada tak tengok cerita apa-apa yang ada kapal selam? Cerita apa yang ada kapal selam? Boleh ingat Fahim? Tak boleh ingat. Okey, tak apa, kita tanya Auf. Terima kasih Fahim. Auf, cerita apa Auf ada kapal selam? Pascal.
Pascal. Good. Cerita Pascal Fahim. Pascal ada kapal selam. Jadi dia akan gunakan periskop. Periskop tu boleh tengok gambar kat situ Periskop tu dia digunakan dua cermin. Dua cermin berada di bahagian penjuru periskop tu lah. Jadi dia akan pantulkan cahaya. Okey. Habis. Belum habis lagi. Habis ni je. Okey. Muka surat 98. Okey, 98 untuk tugasan hari ini. Awak kena lukis tapi bukan lukis yang ni tau. Kejap lagi saya terangkan. Okey, kita pergi kepada siapa yang saya tak panggil nama dia lagi. Hidayah. Hidayah ni dengar ke tak dengar tak? Tadi saya panggil nama kenapa tak jawab? Saya tak berapa dengar. Okey, Hidayah tengok muka surat 98. Boleh? 98? Daya? Okey, tak apa. Hidayah punya line agaknya tak berapa okey sikit. Hakimi, boleh tolong cikgu? Dah okey dah. Hidayah. Hidayah, baca muka surat 98. Hidayah. Hidayah baca muka surat 98. Apa baju tu? Dah kena marah dah tu. Tak apalah. Okey, saya minta tolong ya Hakimi Johani. Hakimi? Ya, cikgu. Hakimi boleh nampak muka surat 98 tak? Nampak. Okey, apa seorang murid tu sedang buat yang pakai baju pengawas tu? Dia buat apa? Dia pegang lampu suluh. Okey, dia sulurkan lampu suluh tu ke arah mana? Cermin. Okey, kemudian apa yang berlaku pada arah cahaya tu? Ke mana pergi? Ke atas. Pergi ke atas. Okey, terima kasih Hakimi. Jadi kat sini apabila cahaya tu terkena pada permukaan rata dan licin. Cahaya tu kena pada permukaan rata dan licin iaitu terkena pada permukaan cermin dan dia akan dipantulkan. Dan ini dipanggil fenomena ni situasi lah. Situasi ni dipanggil sebagai gambar rajah sinar. Boleh lukis lukisan dia adalah seperti kejap lagi saya tunjuk. Okey. So apabila terkena cahaya, cahaya dipantulkan dan lukisan gambar rajah sinar. Okey, ini adalah lukisan gambar rajah sinar. Okey, awak tengok dekat situ, lampu suluh tu keluarkan cahaya. Jadi cahaya yang dituju pada cermin akan dipantulkan. Okey, lukisan ni yang saya nak awak lukis tapi bukan lukisan ni tau. Awak kena buat satu eksperimen. Awak kena buat apa? On microphone. Eksperimen. Awak kena buat satu eksperimen. Awak kena buat satu eksperimen. Daripada eksperimen tu barulah awak boleh lukis. Jadi eksperimen apa nak buat Okey, cikgu tunjuk. Ini yang cikgu dah buat dan awak boleh buka pada buku teks muka surat 99. Okey, cikgu terangkan. Awak tak perlu kotak Okey, tak perlu pakai kotak. Batuk dah tu. Tak payah pakai kotak, tak payah pakai kotak yang gelap ke apa semua, tak perlu. Awak hanya siapa tak off mic ni? Okey. Awak tak perlu kotak. Macam saya tengok gambar tu. Saya hanya gunakan kertas je. Kertas yang tebal sikit. Okey, saya lukiskan, saya tebuk satu jalur lubang cahaya. Okey. Kemudian apa yang saya buat? Saya letakkan cermin dekat dinding tu, begitu keadaan dia. Kemudian saya gunakan cahaya daripada lampu telefon. Lepas tu saya letakkan kertas putih dekat bawah. Kertas putih kat lantai. Itu gambar nombor 1. Gambar nombor 2,
Okey, Adam Rizkin baru masuk Dah Adam ni mesti baru bangun tidur. Adam? 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 Adam baru bangun tidur ke Dam? Okey, seterusnya gambar nombor 2 awak lihat di situ. Selepas saya susunkan alat-alat tu, kemudian apa saya buat? Saya offkan lampu, saya onkan lampu suluh tu. Bila onkan lampu suluh, awak boleh nampak alur cahaya dia pergi ke arah cermin. Kemudian dia dipantulkan dan gambar ketiga saya letak pembaris. Gambar ketiga saya letak pembaris. Kenapa saya letak pembaris? Untuk saya lukis. Kemudian gambar keempat tu itu lukisan dia. Kejap saya tunjuk. Saya stopkan presentation, saya tunjuk dekat awak. Saya stopkan presentation, saya tunjukkan dekat awak apa yang saya lukis. Okey. Tengok skrin. Okey, boleh nampak? Nampak? Nampak. Okey, kalau awak tak nampak, tak apa. Saya akan bagi gambar ni sama gambar ni saya akan bagi dekat dalam Telegram. Saya akan bagi dekat dalam channel. Okey? Okey, habis Kejap lagi saya akan bagi kat dalam channel. Okey, saya sambung. Right. Okey, kemudian kita lukis. Jadi ada 4 step di sini ada 4 step. Awak susun, kemudian awak onkan lampu, kena pastikan lampu tu melalui alur kertas tadilah. Kemudian nampak je ada alur tu, letak pembaris dan lukis. Letak pembaris dan lukislah. Okey, seterusnya. Saya pergi kepada slide seterusnya. Okey, untuk hari ini apa awak perlu buat? Okey, apa awak perlu buat untuk hari ini? Pertama, awak isikan kehadiran selepas awak baca tugasan Lepas ni awak terus saja isi kehadiran. Kemudian awak buat jom uji ni lah. Saya akan bagi dekat dalam ruangan komen nanti. Awak tengok. Kemudian awak kena apa yang saya bagi dekat dalam. Kejap Okey, apa yang saya bagi dekat dalam kertas tu, dalam Telegram tu awak kena salin dalam buku nota sains Awak salin, kemudian awak ambil gambar. Awak ambil gambar macam saya buat tadi. Gambar awak susun bahan tu, lepas tu gambar yang awak dah salin. Alright? Itu je, saya akan bagi ni semua dekat dalam. Ya. Kena nanti hantar yang gambar lukisan tu ke dengan aktiviti dia sekali? Dengan dua-dua sekali. Awak hantar gambar bahan-bahan yang awak dah susun tu, gambar awak buat eksperimen. Satu gambar eksperimen, gambar kedua adalah gambar buku tulis awak. Faham? Yang awak dah salin. Alright. Kertas putih ni? Kertas putih tu yang awak lukis nanti. Nanti awak lukis dekat buku nota sains awak. Bukan. Sorry. Awak lukis dekat atas kertas kan? Awak lukis jadi 3 gambar lah hantar. Hantar gambar. Okey, saya ulang Saya ulang. Hantar gambar awak buat eksperimen. Okey. Lepas tu hantar gambar awak punya yang salin. Okey. Ketiga, hantar gambar lukisan ni. Yang awak lukis. Okey, boleh faham? Okey, on microphone. Hantar berapa gambar? Right. Okey, dah. Saya nak tamatkan kelas. Saya nak bagi kerja dekat Telegram. Okay. So semua orang on camera, off microphone. Kita nak ambil gambar. Okay. Terima kasih semua join. Jangan live dulu. Tengok Fahim dah terkeluar. Okay. Saya nak ambil gambar. Okay. Buka kamera. Magic tak muka saya ada 2? Peace. Okay, good. Okay, terima kasih semua. Okay, nanti sambung kerja Boleh? Sambung kerja dekat bahagian Telegram channel. Saya ada bagi kerja kat channel.
Okay? Alright, Assalamualaikum semua. Bye, terima kasih. Bye.